Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom sehat bersama Tok Dr. Su. Hari ini saya nak bincang tentang kesihatan jantung. Okey, jadi dalam persembahan saya hari ini, saya bukanlah nak bagi tahu kata ini adalah rawatan jantung, buang hospital apa semua, tidak. Saya cuma nak bagi tahu tentang ada jalan untuk kita nak tingkatkan kesihatan jantung kita. Jom kita dengar. Okey, keadaan jantung keadaan yang timbul bila jantung tak dapat nak pam darah dengan baik ke seluruh badan, dinamakan lemah jantung. Dan lemah jantung timbul disebabkan masalah otot jantung sendiri ada masalah atau urat darah yang supply jantung, iaitu urat koronari kita panggil, dia tersumbat. Jadi bila dia tersumbat, dia tidak dapat bagi jantung tu secukupnya oksigen. Jadi melalui darah tu oksigen sampai ke jantung, dan jantung memerlukan banyak oksigen, ya. Jadi bila kalau urat-urat jantung ataupun koronari tersumbat, jantung tak cukup oksigen. Okey, dia juga boleh berlaku bila kita ada juga penyakit lain macam sakit buah pinggang, sakit liver, kencing manis dan sebagainya. Dia akan balik-balik menjejaskan jantung. Okey, so dia akan pergi ke jantung juga. Bila penyakit-penyakit ni memang sebab tu yang orang kita selalu panggil 3 serangkai. Okey, alright. Antara kesan lemah jantung, dia ada banyak kesan, ya. Semua organ akan tak cukup oksigen. Sebab apa? Jantung yang pam oksigen darah, dia kan jantung memerlukan oksigen, dan jantung juga pam oksigen ke seluruh badan. Jadi kalau dia punya pam tak kuat, maka darah tu susah nak sampai dengan baik. Penghadaman akan menjadi lemah. Sebab apa? Penghadaman pun memerlukan aliran darah. Otot pun menjadi lemah sebab otot memerlukan aliran darah. Okey, and then tulang pun jadi tak kuat. Organ utama selain jantung, ginjal apa semua akan terjejas. Especially buah pinggang lah, dia akan terjejas juga, ya. Okey, jadi antara kesan yang kita nampak adalah mencungap, tak ada tenaga, lemah otot, kaki bengkak, batuk pun boleh berlaku, sakit perut, sembelit, emosi terganggu, banyak, ya. Jadi kalau saya tak payah nak uraikan semua sebab saya nak cerita tentang apa intervensi yang kita boleh buat, dan banyak orang yang ada lemah jantung tu dia dah tahu. Sebab apa? Dia dah pergi doktor dah bagi tahu ni awak ni lemah jantung. Okey, apa yang boleh bantu? Jadi ni saya fokus ni. Nombor 1 adalah nitric oxide. Kita tambahkan nitric oxide kepada tisu jantung. Sebab nitric oxide dia ada banyak fungsi, ya. Antaranya dia kembangkan urat darah. Tetapi dia juga ada fungsi boleh repair sel ataupun cellular proliferation, dan juga regenerasi urat darah, angiogenesis. Okey, apa yang saya maksudkan tentang angiogenesis ni adalah bila koronari tersumbat, jantung kita dia ada dia punya mekanisme sendiri untuk janakan saluran-saluran baru untuk supply darah ke jantung. Sebab benda ni terlampau kritikal, penting sangat-sangat untuk kesihatan satu badan. Jadi badan kita sendiri yang ambil inisiatif untuk regenerasikan urat-urat baru, untuk optimalkan aliran darah, ya. Okey, and then nitric oxide juga tingkatkan keupayaan sel untuk mengguna oksigen, yang mana dia optimize usage of oxygen. Okey, dan ni saya bagi sebagai panduan apa yang nitric oxide punya tugasan dalam badan kita. Badan kita memang jana nitric oxide, tetapi kadang-kadang penjanaan tu tak cukup. Okey, jadi kalau kita boleh bantu penjanaan nitric oxide, dia akan tingkatkan kita punya kesihatan. Satu, memang dia akan bantu kardiovaskular. Nombor 2, dia akan bantu urat saraf periferi, maknanya saraf yang kecil-kecil ni, juga urat saraf dengan otak dan sebagainya, sistem respiratory, pernafasan, cellular proliferation yang saya dah sebut tadi, sistem imun, sistem penghadaman, dan juga sistem seksual. Jadi semua berkait, ya, pasal dia bantu aliran darah. Jadi semua yang dibantu pun dia melalui bantuan aliran darah juga. Okey.
Satu lagi bahan yang penting adalah CoQ10. CoQ10 ni banyak dalam daging-daging. Ya. Kalau kita makan daging, kita dapat bahan ni. Akan tetapi, namun demikian, telah dikaji bahawa CoQ10 adalah antara salah satu 11 nutrisi yang didapati berkurangan, tak cukup dalam badan. Kenapa agaknya? Kita tak tahu sama ada pengambilan kurang ataupun kualiti bahan yang diambil tu kurang ataupun kita punya daya menyerap dia kurang. Namun demikian, apapun, CoQ10 memang ramai yang tak cukup dalam badan. Dan orang yang ambil statin. Statin sendiri mengurangkan CoQ10 dalam badan. Jadi kalau kita punya pengambilan pun tak cukup dan kita ambil statin, memang antaranya kita perlu ataupun kalau kita nak lebih sihat, eloklah kita suplementkan CoQ10. Ekstrak tomato. Yang ni kita tak berapa tahu ya bahawa ekstrak tomato ni boleh bantu ya. Boleh bantu jantung. Dia ada lycopene dan lycopene adalah bahan yang mostly dalam tomato je. Kalau kita ingat, lycopene ni warna merah ada lycopene, tak. Tomato je ada. Okey, dan dia juga ada anthocyanin. Anthocyanin ni banyak jenis buah yang purple, orange dengan merah ada anthocyanin. Dia pun ada anthocyanin dan saya pernah ceritakan bahawa anthocyanin kalau penonton selalu tengok saya punya video, saya akan tahu saya banyak cerita tentang anthocyanin ni. Dia betulkan dan lancarkan aliran darah. Dia adalah antioksidan juga. Ekstrak delima. Ekstrak delima ni kita banyak tahu. Yang banyak orang ambil ekstrak delima. Tak tahu yang genuine ke tidak. Kita pun tak tahu. Tetapi mudah-mudahan Allah izinkan genuine lah kan. Jadi dia tinggi dalam polifenol. Dan dia betulkan mikrobiota usus. Dia juga banyak zat galian dan sebagainya. Tinggi magnesium, vitamin E dan vitamin K. Dan secara menyeluruh, the whole thing ya. Termasuk biji ya. Sebab tu kalau you ambil jus yang bagus, dia ada rasa pahit-pahit sikit sebab dia akan dengan biji-biji sekali, okey. Dia melindungi jantung dan arteri. Yang ini banyak research. Kalau you tak percaya, you boleh search ya. You boleh search for the kajian yang menunjukkan bahawa delima ni membantu jantung. Okey, jadi dia juga menolong makrobiota dalam kes kencing manis. Dia memang bantu usus untuk betul. Jadi mikrobiota usus memang berubah dan jadi tak betul dalam orang-orang yang ada kencing manis. Tapi kalau kita ambil delima, dia boleh imbangkan balik. And dia boleh menurunkan tekanan darah lah juga. Dan as a whole, research yang menunjukkan dia boleh betulkan imbangkan balik lipid profile. Dia boleh remove bad fat, lipid yang teroksida daripada saluran darah dan membetulkan arteriosklerosis. Dia membetulkan. Okey. Lagi satu ada extract beet. Dia ada banyak folate. Folate ni memang penting ya untuk badan kita. Bukan folic acid. Folic acid ni artificial. Folate is the natural one. Manganese, copper. Copper memang, manganese dengan copper adalah bahan yang mineral yang kita perlukan dalam kadar yang sedikit. Tetapi dalam beet dia ada substantial amount dengan vitamin B complex dengan zat besi. Okay, and also beet is also sumber nitric oxide juga. Okay. Dia anti radang. Dia ada antioksidan yang nama Betalines. Betalines adalah special antioksidan hanya ada dalam beet. Alright. Jadi saya tunjuklah orang yang ada buat rumusan yang mengandungi apa yang saya sebut tadi ni. Ini dia adalah pemenang hadiah Nobel ya. Dan dia orang Amerika, dia bukan orang Melayu. Nama macam orang Melayu, Farid Murad ya. Tapi dia orang Amerika dan dia pemenang Nobel dan dia banyak buat research atas kesihatan jantung. Dia adalah medical doctor dan dia juga adalah researcher. Maknanya dia ada PhD juga dalam bidang research. Okey, kita nak tahu satu je yang apa yang dia buat yang mengandungi apa yang saya sebut tadi, satu je. Okey, nama dia adalah Bifil. Dan Bifil ni dia adalah rumusan yang ada L-arginine yang saya sebut tadi, CoQ10 yang saya sebut tadi, ekstrak tomato, ekstrak beet dengan ekstrak delima. Ya, saya tahu. Anda boleh pergi beli dekat tempat lain untuk buat rumusan sendiri. Boleh. Namun demikian, formula yang Bifil ni telah dikaji dan bahan yang digunakan adalah bahan yang terbaik. Which means to say that the quality is very high. Kenapa saya cakap itu? Saya sendiri ambil ya.
Saya sendiri ambil dan mula-mula saya tak nak ambil sebab antara suplemen-suplemen yang ada, yang ni agak mahal. Dan saya kata, mahalnya, tak payahlah ambil. Saya cubalah ambil benda lain dulu. Then satu hari saya kata, okey lah, saya ambil. I was surprised. Sebab apa? Allergy saya kurang, energy saya improve, digestion saya improve. Jantung jangan cakap lah. Sebab saya ni dah check balik jantung saya. Memang I had satu left anterior descending coronary saya tersumbat. Dan ada letak stent. But lepas tu bila saya check balik, jantung saya okey. Jadi saya tak rasa macam saya ada jantung ada masalah. But my lungs memang ada masalah. So lepas saya dah ambil Bifil ni lah lebih pada sebulan. Ada juga hari yang saya terlupa. Tapi mostly dalam sebulan ni everyday saya akan start the day dengan satu sachet Bifil ni lah. Okay, and I found that I improve. Tapi dengan cakap saya lah, mari kita tengok ada orang lain. Okay, jadi ni formula yang Dr. Farid Murad buat. Dia Bifil ni dibungkus dan diimport dalam keadaan yang dalam kotak tu daripada US ke Malaysia. And bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang mutu yang paling baik. Dan dia punya L-arginine tu adalah kepekatan yang paling baik. Dan juga ekstrak-ekstrak yang digunakan tu is also high pharmaceutical grade ataupun medical grade yang tinggi. Bukanlah macam kita buat sendiri jus tomato dan sebagainya. Okay, ini yang saya boleh bagi tahu. That is why dia antara suplemen ataupun functional food yang agak mahal. Yang daripada mula-mula saya pun tak nak ambil. Sebab saya kata, mahal sangat ni. Benda yang mahal sangat ni. Mungkin pasal dia daripada US. Tetapi saya rasa because it's a very good quality product. Okay. Okay, inilah orangnya yang menyebabkan saya pun ambil Bifil ni. Sebab mula saya sendiri, alamak, apa benda ni? Makanan aja, functional food. Dia bukan drug pun. Takkanlah bagus sangat, saya kata kan. Saya yang cakap my doubtful ni. Namun demikian, this client, yang mana dia adalah klien anak saya, Dr. Hana, dia telah sendiri, inisiatif sendiri mengambil Bifil dengan mengguna Alora Boxer socks, ya, dengan shirt. Okey, jadi keadaan dia masa awal, dia ni adalah pesakit dialisis, ya, dan lemah sangat. Segambar pertama ni dia tengah buat fizioterapi, dia tengah berjalan mengguna bar, okey, dan dia memang susah sangat nak berjalan. Saya ada video dia sebenarnya, kaki dia memang tak kuat, langsung tak kuat. And mengikut isteri dia, dia ni memang duduk kat rumah memang banyak rehat, banyak baring. Baring pun tak boleh flat, sebab bila flat dia akan cungap. Dia terpaksa naikkan badan dia. Dan nafas dia memang very difficult. Okay. Tapi gambar kedua, which you tak berapa nampak sebenarnya sebab kamera dia not so good. Dalam gelap, dia menunjukkan husband dia drive kereta. Dan dia drive kereta pergi mana? Pergi jauh lah. 2 jam punya drive. 2 jam punya journey. Dan dia sendiri yang drive. And dia larat untuk drive. Dia juga larat untuk conduct dia punya business. Dia orang business. Dan sebelum ni memang dia terbaring. Tapi lepas dia dah ambil dalam masa sebulan, dia dah boleh bangun dan dia boleh conduct dia punya business. Even the doctors ada tanya juga, what did you do? Okay, so maknanya saya assume ejection fraction dia yang sebelum ni memang tak normal sangat-sangat telah improve. Tak ukur ya, jadi sebab tu saya tak dapat nak bagi numbers. Namun demikian yang kita nampak adalah dari segi fizikal dia menampak macam jauh beza. And wife dia kata, rambut pun tumbuh lah. I pun tak tahu kenapa lah rambut pun tumbuh. And also, oh yalah, maybe because rambut tumbuh, because kulit kepala dapat nutrisi yang cukup kan. And wife dia kata muka pun dah nampak tak pucat, merah dan sebagainya. Saya tak nak cakap banyak ya pasal testimoni. Sebab susah kita nak percaya, betul tak? Tapi memang saya memang akan cakap benda yang apa yang saya tahu, saya bagi tahulah. Okey, dan saya sendiri telah mengalami improvement dalam kesihatan saya
dengan Bifil. Sebelum ni saya dah makan dah banyak supplements dah. Tapi I did notice, especially pengharaman saya banyak improve. Sampai ada saya kadang-kadang saya daripada baby ada masalah usus. Jadi saya kalau berjalan, awak akan nampak saya bongkok ke depan, bukan sebab saya ada sakit tulang, tapi sebab ada cramp kat perut. Mungkin lepas makan ke apa benda yang doesn't agree with me, saya akan bongkok ke depan sikit sebab saya punya usus cramp. Baru ni ada somebody tegur saya, dia kata, doktor jalan dah lurus, tak bongkok. Saya kata, ya ke? Saya pun tak perasan. Rupanya dia punya improvement kat situ. Masya Allah. Okey, jadi nampak gaya I terpaksalah spend my money on Bifil and make sure saya makan all the time. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom sihat bersama Tok Dr. Su.